di Sarawak kaya dengan nilai tradisional yang unik. Ia perlu dipelihara demi kesinambungan tamadun mereka. Berada di Bario, saya akan mengenali akar budaya kaum Kelabit melalui lagu dan cerita rakyat serta belajar menari tarian turun-temurun nenek moyang sejak ratusan tahun yang lalu. Bagi mengenali lebih lanjut, teruskan bersama saya, Viviana Alfred, selama setengah jam dalam Ekspresi Tradisi. Panjang Bario asal Lembah, dan apa yang kami sedang persembahkan ini adalah merupakan sebuah tarian dan juga nyanyian untuk menyambut tetamu. Penerbangan ke Bario mengambil masa kira-kira 10 minit dari Marudi. Terletak di tanah tinggi Kelabit, Bario sangat terasing daripada dunia yang penuh cabaran dan kesibukan. Iklim sejuk pada purata 20 darjah Celsius membolehkan komuniti memajukan penanaman padi Bario selain buah nanas yang harum dan manis serta garam buatan Bario. Etnik Kelabit merupakan salah satu daripada kategori orang Ulu Sarawak yang ramai mendiami di sini. Hari ini, boleh dikatakan separuh populasi orang Kelabit tinggal di luar dataran tinggi Kelabit, terutamanya di Bintulu, Limbang, Lawas, Sibu, Miri dan Kuching. Walau bagaimanapun, etnik Kelabit memiliki nuansana kebudayaan dan masih berakar umbi pada teras kepercayaan turun-temurun. Sememangnya, kesenian tradisi kaum ini tidak hilang selagi ada generasi baru dan lama terus bersatu mempertahankan warisan dan adat resam nenek moyang. Antaranya, lagu-lagu rakyat bagi kaum Kelabit sehingga hari ini masih terus didendangkan. Malaca ule nue lagu tanda lagu daring padalang tu pada tro kumalinu sai tanala plat mado sai dokinan tanare puto dinan putu sabane kaburo maida kita dinula patat mado kumalu wala asup taka updaro malaca ulin laku ai la
ku daring-daring sauli lat-lati ku ngalindu sai tanalap madi sai nukinan tanari pakaliki inan putu-putu sabaneba oh. Pengalaman saya ke Bario memberi peluang kepada saya melihat sendiri keunikan seni budaya, busana dan keindahan lagu rakyat mereka yang jarang didengari. Ada ketikanya terdetik di hati saya, mampukah lagu-lagu rakyat ini dapat dipertahankan sekiranya tiada generasi baru yang berminat meneruskannya? Majoriti penduduk Kelabit suatu ketika dahulu dikenali kumpulan pemburu kepala yang menjadi lambang kepahlawanan mereka. Ini orang Kelabit dulu ada satu budaya, dia suka ambil kepala orang. Tapi bukan kepala sekeluarga lah, kepala orang lain. Ada tribe or other people lah. So sometimes they do this as individuals. Maybe Agan Tadun did it also. Bagi kaum Kelabit, terdapat seorang pahlawan dan pemimpin kaum yang terkenal dalam cerita legenda mereka bernama Agan Tadun. Macam mana kisah pasal Agan Tadun ni, Pakcik? Ya, ini kita dapat dari orang tua-tua dulu sebab tidak ada orang tulis dia sehingga tahun 73 ada satu orang dari Denmark. Dia cukup banyak ambil cerita ini Agan Tadun ataupun Kelabit Hero. Pada tahun 1997, Kampung Budaya Sarawak pernah mementaskan kisah Agan Tadun ini yang diangkat daripada cerita-cerita rakyat Sarawak. Menurut legenda, Agan Tadun merupakan anak kepada Puci Bulan dari Kayangan yang berkahwin dengan seorang pemuda di bumi bernama Lian. Kononnya, setiap hari Puci Bulan berhasrat untuk turun ke bumi. Pergilah ke bumi, dia bawa anak dayang. Dayang dia menggunakan sayap emas. Kepala dia perak. Badan dia perak, sayap emas. Yang boleh bawa dia ke bumi dan bawa balik ke bulan. Setelah permintaannya diizinkan ayahanda dan bonda, Puci Bulan turun ke bumi dengan sayap emas ditemani seorang dayang. Semasa Puci Bulan seronok bermandi-mandi di sungai, ada seorang pemuda bernama Lian mengintai Puci Bulan. Kemudian Lian mengambil sayap emas Puci Bulan dan disorokkan. Lepas tu kan bila tiba masa mereka nak pergi ke bulan, dayang dah ada sayap dia sendiri. Dayang Puteri Bulan cari, nangis sampai menangis. Cari tak dapat. Terus dia tinggallah sebab dia tak nak yang 7 tu dihukum, biar dia yang tinggal. Dia tinggallah. Teruslah si Lian ni, pemuda yang dah ada curi sayap dia tadi, action lah. Pujuk, sedih. Terus bawa kampung. Bila kampung dia orang kahwin lah. Dia ajarlah cara tanam padi, cara hidup di kampung. Memang disayang lah. Namun Puteri Bulan tetap merindui ayah dan bondanya di Kayangan. Sehingga sampai masa, Puteri Bulan selamat melahirkan seorang bayi lelaki yang diberi nama Agan Tadun. Di situlah mereka beri adat, beri mandi, anak adat beri nama, ada sambut anak, semua dikenakan dengan si Puteri Bulan ni. Bagi masyarakat Kelabit, mereka percaya ketampanan Agan Tadun tiada tolak bandingnya. Dia tidak gemuk. Dia orang kata semalam pun dia putih. Jadi dalam budaya Kelabit, kita misalkan putih itu sama dengan telur ayam. Bila sudah kopak putih, telur ayam yang putih itu, dia orang bilang dia putih macam telur ayam yang sudah kopak itu.
Menurut Gerawat Nulun lagi, pahlawan Agantadun perlu dicontohi kerana memiliki sifat kepimpinan, ketangkasan dan keberanian. Agantadun is taken as a source of inspiration. Is looked at as a source of inspiration for the Kelabit. Tarian tu makcik? Arang Putung. Ni memang untuk kaum wanita Kelabit. Ya, wanita pun, lelaki pun ada juga. Sejak tahun bila ni tarian ni? Oh, dari dulu, dari nenek kami ada orang ajar. Di sekolah pun kami juga belajar. Makcik memang dah lama lah menari ni. Oh, lama, dari kecil, umur 6 tahun sudah buat. 6 tahun? Ya. Siapa yang ajar makcik masa tu? Di anti sama di sekolah pun cikgu ada ajar. Kalau sekarang saya nak belajar jadi makcik boleh? Boleh. Tapi tak susah lah kan? Tidak juga. Tak apalah, kita belajar dululah. Ni macam mana pasangnya? Macam kita buat dua jari dalam. Nasib baik muat. Macam nak aku tolong? Dapat? Boleh. Dalam seni tari dan busana, orang Ulu mempunyai banyak persamaan. Seperti etnik Kenyah dan Kayan, kaum Kelabit memiliki busana dan aksesori yang sama dalam persembahan tarian mereka. 4 1 2 3 4. Selama 3 hari saya di Bario, kesempatan ini saya ambil untuk belajar sebuah tarian etnik Kelabit yang terkenal dipanggil Arang Putung. 3 4 5 6 7 8. Oh, macam mana tu pergerakan tangannya? 1 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, macam ni ah. Okey. Bersama guru tari Janet Ulun, beliau yang mengajar saya langkah dan formasi asas tarian ini. Tarian ini biasanya ditarikan dalam majlis menyambut tetamu, keramaian dan majlis perkahwinan. Walaupun gerak tarinya ringkas dan mudah, namun kelembutan menjadi cabaran bagi saya. Selain itu, peranan muzik sape juga mempengaruhi gerak tari Arang Putun menjadi gemalai dan mempersonakan. Selain itu, tarian ini hanya ditarikan oleh para wanita yang lengkap berbusana tradisional Kelabit. Bukan senang nak belajar tarian. Apa nama dia tadi? Arang Putung. Arang Putung. Memang penat. Sebab tadi nak kena seimbangkan kaki. Sebab dia kena nampak lenggok kan cikgu. Lepas tu, tapi bagi saya tak susah sangat sebab pandailah kira dengan dia punya pusingan tu. Okey. Sebab 1, 2, 3, ikut 4, tempo muzik. Tapi cikgu rasa saya dah boleh buat ke tak? Boleh, pandai kamu. Tak apalah, nanti kalau saya duduk seminggu dekat sini dah bolehlah tu. Ya. Saya dah lengkap berbusana kaum Kelabit, tapi kalau diikutkan sebenarnya ini hanyalah ringkas sahaja. Back in the old days, you have a lot more accessories, right? Yeah. Like for example, what is this name? What do you call this? This beads. Beads. Our very
costly the beads. How much is it? Yeah, with 10,000. 10,000. Ini dipanggil beads Ya. dan dia berharga 10,000. Sekarang 10,000 Aunty. Yeah. Kalau dulu mungkin ada murah sedikit lah. Murah sikit. Because the money is small money. Yeah, nowadays it's huge more money. Very costly. This one, what is this? Is this like gold or something? Yeah. The one in your This is we call it abe. abe. But is it like gold? Is it made out of gold? No. Oh no. Best Is it gold. heavy? Can I try? Yeah, okay. It is heavy. Yes. What is your age since you first started to use this? All this issues is because of we are the culture. Since what age? Since what age you started to use this? We start is about 6 weeks. 6 weeks since you were a baby. I see. It's a culture. Do you still practice it until today? Yeah, not now. Kami akan mempersembahkan satu tarian yang, what do you call the dance, Auntie? Ngarang. 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 Since what age do you dance? We just what do you call it? Since you were 6, maybe? No? Yeah. Since you were 6 too. Okay. How do you start the dance, Auntie? We start all this. Ciri kaum wanita Kelabit biasanya akan menghiaskan diri dengan manik yang berwarna-warni seperti topi manik yang dipanggil bau rawir, rantai manik yang dipanggil bau alai dan bau bata madi yang diikat di pinggang. Suatu ketika dahulu, kaum wanita Kelabit dianggap simbol kecantikan paling utama. Mereka beranggapan semakin panjang telinga, semakin terselah aura kecantikan mereka. Para pemuda juga akan lebih memilih wanita yang bercuping panjang menjadi suri hidupnya. Beginilah tarian arang putong daripada kaum Kelabit wanita. Auntie, what do you think of my performance? Yeah, performance is when you are interested in dance, go slowly with sape. Yeah. Tarian ini memang mencabar sebab dia menguji keseimbangan dan juga kekuatan kaki saya. Berbeza dengan kaum Kayan ataupun kaum Kenyah sebab tarian mereka agak perlahan. Thank you so much, Auntie. Teruskan bersama saya, Viviana Alfred. Kita jumpa lagi dalam Ekspresi Tradisi.